Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Farida binti Jaafar daripada Politeknik Malaysia. Pada hari ini saya akan membentangkan satu kajian penyelidikan bertajuk Penilaian Prestasi Syarikat TNB menggunakan analisis balance scorecard. Syarikat Tenaga Nasional Berhad ataupun syarikat TNB ditubuhkan pada tahun 1990. Ianya merupakan syarikat berkaitan kerajaan ataupun government link company bagi menggantikan agensi kerajaan iaitu Lembaga Elektrik Negara. Kini syarikat TNB merupakan pembekal utama tenaga elektrik di premis perumahan, bangunan dan pusat komersial di Semenanjung Malaysia dan Sabah. Sejak kebelakangan ini, isu kenaikan tarif elektrik telah menjadi isu yang hangat diperkatakan di kalangan pengguna. Ini kerana kerajaan telah menarik subsidi elektrik bagi penggunaan elektrik melebihi daripada 1,500 kilowatt sejam sebulan bagi setiap isi rumah. Hal ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pengguna. Ini kerana di era gaya hidup digital masa kini, banyak peralatan dan gadget yang digunakan seharian memerlukan tenaga elektrik untuk berfungsi, seperti pengecas telefon, jam pintar, kereta elektrik, gadget, peralatan rumah dan lain-lain. Keduanya di TNB dilihat sebagai sebuah syarikat GLC perlu memainkan peranan tanggungjawab sosial atau CSR untuk tidak menaikkan tarif elektrik bagi meringankan beban ekonomi pengguna. Ini kerana berdasarkan laporan tahunan 2022, hasil jualan TNB adalah sebanyak 50 bilion ringgit setahun. Namun, bagi memastikan kedudukan sebenar prestasi syarikat TNB, pengkaji melihat adalah perlu untuk melihat daripada pelbagai sudut bagi mengukur prestasi syarikat TNB dan tidak hanya fokus kepada kewangan semata-mata. Kajian literatur menunjukkan kaedah balance scorecard telah digunakan bagi menilai prestasi syarikat dari dua sudut, iaitu sudut prestasi kewangan dan juga sudut prestasi bukan kewangan. Terdapat dua objektif kajian. Yang pertama, untuk mengetahui prestasi syarikat TNB dari perspektif kewangan dan yang kedua dari perspektif bukan kewangan. Kajian ini telah menggunakan konsep balance scorecard untuk menilai prestasi perniagaan TNB. Terdapat 4 perspektif: perspektif kewangan, perspektif pelanggan, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, dan perspektif dalaman perniagaan. Kajian ini merupakan kajian kualitatif iaitu kajian kes terhadap syarikat TNB. Analisis kandungan selama 5 tahun dilakukan ke atas laporan tahunan syarikat bagi tahun 2018 hingga 2022. Bagi menilai isi kandungan laporan tahunan, kajian menggunakan konsep balance scorecard dan analisis SWOT. Bagi menilai prestasi kewangan, 3 indikator digunakan iaitu kecairan, solvensi dan keberuntungan seperti tertera di slide. Bagi menilai perspektif pelanggan, terdapat 5 indikator yang diaplikasi seperti tertera di slide. Seterusnya, bagi menilai perspektif dalaman perniagaan, terdapat 6 indikator yang diaplikasi seperti tertera di slide. Bagi menilai perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, terdapat 6 indikator yang diukur seperti tertera di slide. Hasil dapatan pertama bagi kajian penyelidikan ini adalah perspektif kewangan. Dibahagikan kepada 3. Yang pertama, jadual pertama menunjukkan data kedudukan tunai. Jadual kedua menunjukkan data solvensi syarikat. Manakala jadual ketiga menunjukkan data nisbah keberuntungan syarikat.
Okey, daripada jadual pertama, sekiranya dilihat trend 2018 hingga 2022 terdapat penurunan kedudukan tunai syarikat pada tahun 2018 nisbah semasa 1.41, manakala 2022 1.20. Okey, manakala data solvency syarikat, nisbah hutang kepada jumlah aset telah meningkat. Pada tahun 2018, 0.62 telah meningkat kepada 0.70. Okey, sekiranya kita lihat kepada jumlah hutang syarikat, okey, pada tahun 2018, hutang syarikat TNB ialah 94.4 telah meningkat kepada 1.44.96. Ini menunjukkan ini membuktikan bahawa memang nisbah ataupun jumlah hutang syarikat adalah tinggi. Okay, manakala data nisbah keberuntungan syarikat, jumlah hasil pada tahun 2018 50 bilion, namun pada tahun 2020 hingga 2021 ianya telah menurun. Okay, kesan daripada pandemik COVID-19, banyak syarikat yang tutup, maka penggunaan elektrik juga terjejas. Namun 2022 telah meningkat semula kepada 50 bilion ringgit. Okay. Keuntungan operasi 2018 6.876 bilion, meningkat pada tahun 2022 kepada 9.40 bilion. Okay. Jika diukur daripada untung bersih, peningkatan yang sedikit, kalau 2018 3.745, menurun pada tahun 2018 namun meningkat semula pada tahun 2022. Okay. Kalau diukur dari segi margin untung bersih, terdapat penurunan tahun 2018 7.4, manakala tahun 2022 turun kepada 6.8. Okay. Bagaimana kedudukan sebenarnya kewangan syarikat ni juga boleh diukur daripada jumlah aset, perbandingan jumlah aset dan jumlah hutang syarikat. Garisan merah ini menunjukkan jumlah aset, manakala jarisan biru pada rajah 2 ini menunjukkan jumlah hutang. Okay, jumlah aset syarikat pada tahun 2022 adalah lebih daripada jumlah hutang. Ini adalah satu indikator yang baiklah. Dan untuk rajah 3, margin pendapatan sebelum faedah cukai susut nilai dan amortisasi telah dipaparkan di slide. Okay, sekiranya dibandingkan pada tahun 2018, ianya telah meningkat daripada 27% meningkat kepada 41% pada tahun 2022. Hasil dapatan kedua kajian adalah perspektif pelanggan. Sekiranya dirujuk di jadual 4 seperti tertera di slide, data perspektif pelanggan dibagi kepada 5. Yang pertama, jumlah pelanggan. Tahun 2018 terdapat 9.04 juta pelanggan, telah meningkat kepada 10.58 juta pelanggan pada tahun 2022. Okay, manakala indeks kepuasan pelanggan pada tahun 2018 adalah sebanyak 81%, meningkat kepada 87%. Okay, ini satu petanda yang baik dari perspektif pelanggan. Seterusnya, perkongsian pasaran atau market share. Pada 2018, market share ialah 49.90, telah menurun sedikit pada tahun 2022, 49.84. Okay, jumlah aduan diterima pula, tiada data pada tahun 2018, tidak dilaporkan dalam laporan tahunan 2018. Okay. Namun, ianya telah dilaporkan bermula pada tahun 2019. Jumlah aduan diterima tahun 2019 ialah 35,747. Aduan telah meningkat dengan banyak sekali pada tahun 2022, iaitu 636,751.
aduan. Okey, ini adalah kesan juga disebabkan oleh pengenalan apps TNB yang mana pelanggan boleh membuat aduan secara online melalui apps. Okey. So, aduan, namun berita baiknya aduan yang telah diterima telah dapat diselesaikan. Okey, pada tahun 2019 sebanyak 99% dan meningkat hampir 100% pada tahun 2022 iaitu 99.67%. Hasil dapatan yang seterusnya adalah perspektif dalaman perniagaan. Jadual 5 menunjukkan data perspektif unsur dalaman perniagaan terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama ialah indeks reputasi korporat. Pada tahun 2018, indeks reputasi korporat adalah 88%, namun telah menurun kepada 79%. Okey. Manakala jumlah pekerja dilihat pada tahun 2018, 35,574 pekerja, namun telah menurun kepada 34,699,000 jumlah pekerja. Okey. Manakala jumlah kematian pekerja dilihat pada 2018 dan 2019, terdapat 2 pekerja meninggal pada tahun tersebut, telah menurun kepada jumlah 1 pekerja tahun 2020, 2 pekerja pada 2021. Namun berita baiknya tiada pekerja yang meninggal pada tahun 2022. Pembekal tempatan. TNB telah memfokuskan ataupun telah mementingkan pembekal tempatan. Ini dibuktikan pada tahun 2018 peratus pembekal tempatan 97% dan tahun 2022 96.6%. Okey, manakala kebantungan kepada pembekal antarabangsa hanya sekitar 3% sahaja. Okey. Jadual 6 menunjukkan data perbandingan belanja operasi dan hasil operasi. Okey, jika dilihat belanja operasi syarikat telah meningkat dengan banyak sekali. Pada tahun 2018, 43 bilion ringgit untuk perbelanjaan operasi telah meningkat kepada 64 bilion pada tahun 2022. Ini disebabkan oleh kebergantungan sumber elektrik kepada arang batu menyebabkan kos arang batu meningkat dan kos operasi juga meningkat. Okey, manakala hasil operasi pada tahun 2018 50 bilion, manakala tahun 2022 50.867 bilion. Okey, nisbah belanja operasi kepada hasil operasi dilihat telah meningkat, manakala tahun 2018 87%, meningkat pada 127% pada tahun 2022. Okey, apakah punca peningkatan ini disebabkan oleh kos bahan api? Pada 2018, kos bahan api sebanyak 11 bilion telah meningkat kepada 25, hampir 2 kali ganda pada tahun 2022. Hasil dapatan yang keempat iaitu petunjuk prestasi syarikat bagi perspektif pembelajaran dan pembangunan. Jadual 7 menunjukkan data perspektif pembelajaran dan pembangunan yang terbahagi kepada 3. Tiada data pada tahun 2018 dilaporkan dalam laporan tahunan, namun pada 2019 menunjukkan pada tahun tersebut sebanyak 69,190 jam telah digunakan untuk waktu latihan. Namun pada 2022 jumlah waktu latihan telah menurun pada 27,253 jam sahaja. Okay. Pekerja terlatih pada 2019 16%, namun 2022 telah menurun pada 12%. Okay, bilangan pekerja terlatih bagi khusus OSHA atau khusus keselamatan
pada tahun 2019, 4,539 orang telah menjalani kursus OSHA, manakala pada 2022 sebanyak 4,047 orang telah menjalani kursus OSHA. Data 8 menunjukkan data perspektif pembelajaran dan pembangunan dari segi jumlah pelaburan. Jumlah pelaburan pembelajaran dan pembangunan pada tahun 2018 ialah RM142 juta, meningkat pada RM161 juta pada 2022. Bagi kadar pusing ganti pekerja, 2019 3.8% dan kekal hingga tahun 2022 3.8%. Ini menunjukkan pembentian pekerja adalah rendah. Skor barometer penghematan pekerja 86% 2018, manakala 87% ada pada tahun 2022. Kesimpulan kajian dibentangkan menggunakan analisa SWOT berdasarkan hasil dapatan item prestasi balance scorecard. Dapatan adalah seperti tertera di slide. Akhir sekali, secara keseluruhan, kedudukan prestasi syarikat TNB adalah berada dalam keadaan baik dengan keuntungan yang diperolehi adalah berbilion ringgit setiap tahun. Namun untuk memantapkan lagi pertumbuhan dan keuntungan syarikat, beberapa perkara harus dilakukan seperti yang telah dibincangkan di analisis SWOT. Kerajaan juga diharap dapat terus memberi subsidi bagi mengawal penaikan kadar elektrik di negara ini. Cadangan penyelidikan untuk dicadangkan di masa akan datang untuk membuat perbandingan dengan syarikat elektrik di negara lain seperti di negara Asia Tenggara dan negara Eropah. Yang seterusnya menggunakan kaedah balance scorecard dan analisis SWOT bagi menterjemahkan dapatan perbandingan syarikat elektrik di negara lain. Dengan demikian, sekian, terima kasih.